Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Islam lengkap segala perkara yang diajarkan. Bukan hanya ibadah, bukan hanya munakahat, nikah kahwin, muamalah, bahkan ada juga imamah, iaitu kepimpinan pemerintahan. Namun yang seringkali disalahfahami di kalangan kita, menganggap bahawasanya imamah atau politik, siasah itu sebahagian daripada akidah. Ini tidak benar. Sebagaimana yang diajarkan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawasanya politik itu sebahagian daripada Islam, tetapi dia bukanlah termasuk di dalam usulul aqaid, sehingga kita boleh mengkafirkan orang lain kerana berbeza pilihan kita. Tidak. Disebut oleh Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam kitab Matan Jawharatut Tauhid, wa yajibu nasbu imami adlin, wajib melantik pemimpin yang adil. Tapi wajib di situ bukan fardu ainin, fardu kifayah, bi syar'i la bi hukmil aqli. Wajib tadi itu pula dengan hukum syarak, bukan dengan hukum akal. Ini nak menolak fahaman daripada Mu'tazilah bahawasanya politik itu semata-mata pemikiran akal kita. Ini kalau di dalam zaman kita ni dipanggil liberal. Akal yang menentukan kebaikan atau keburukan. Jadi politik memilih pemimpin itu akal, tidak berkaitan dengan hukum syarak. Tidak, dia berkaitan dengan hukum syarak. Wajib, haram, makruh, harus dan sebagainya. Tapi walaisa ruknan taqad fid dini, dia bukanlah rukun iman yang diiktiqad di dalam agama. Ini nak menolak fahaman-fahaman khawarij, fahaman-fahaman yang mengkafirkan orang yang tidak memilih seumpama kita. Kerana dalam suasana yang sangat gentir, dalam suasana politik yang tidak habis-habis ini, para penonton yang dimuliakan oleh Allah, ada yang mengatakan bahawasanya siapa yang tidak memilih calon kami, maka nanti akan ditanya melekat muka naki dalam kubur. Ini tidak benar. Kerana dalam kubur yang ditanya man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka. Al-Quranu imami, Allahu rabbi, wa Muhammadun nabiyyi, wal islamu dini, wal muslimuna ikhwani. Itu jawapannya. Tidak ada wama hizbuka, apa parti kamu, wama NGO uka, apa NGO kamu. Itu tidak ada. Kerana parti dan NGO itu hanya satu wadah untuk mencapai matlamatnya, ialah kekuasaan. Kalau NGO ada matlamatnya sendiri, kalau parti itu untuk meraih kekuasaan. Jadi kalau politik itu mesti ditafsirkan dengan kepartian, seolah-olah kalau orang yang tidak berparti maka dia telah menolakkan politik, maka dituduh dengan sekular, berarti para nabi, para rasul dulu tidak berpolitik. Karena sistem demokrasi berparti, ini baru wujud di zaman kita. Sedangkan nabi, para rasul, para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya berpolitik. Berpolitik dengan makna husnul tadbir bi riayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasid syar'iyyah. Keelokan dalam menyusun atur dengan sekira-kira menjaga kemaslahatan manusia, warga negara dan hubungan diplomatik dengan luar negara, serta menjaga maqasid syar'iyyah, 5 perkara atau 6 perkara yang dikatakan tujuan syarak agama itu diturunkan: menjaga agama, menjaga harta, menjaga maruah, menjaga nyawa dan sebagainya. Inilah yang dimaksudkan politik. Jadi jangan sampai ada di kalangan kita sesama Islam yang mengucap 2 kalimat syahadah, apabila berbeza sahaja kepartiannya, saling bermasa muka. Tidak boleh begitu, kerana Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu lebih tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Berarti kalau dia sudah mengucap 2 kalimat syahadah, dia orang Islam, maka kita ada hubungan ukhuwah Islamiyah dengan dia. Kalau kita membuat parti lebih tinggi daripada Islam, berarti kalau orang tu sama parti dengan kita baru kita senyum, maka kita membuat parti ya'lu wa la yu'la alaih. Parti lebih tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada parti. Dan ini menyalahi dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.